Dua orang maut dalam kejadian tanah runtuh di Resort Banjaran Hot Springs, Tambun di Ipoh Perak awal pagi tadi. Jalan utama dan bangunan di loji air. Jalan lama Bentong Raup dalam pada itu. Jalan Sementara itu, Suantan hujan lebat Segamat di berterusan sejak kilometer kemarin 63. Kejadian tanah runtuh berpunca daripada aktiviti pembangunan yang dilaksanakan di lereng-lereng bukit. Aktiviti pembangunan tersebut seperti mendirikan rumah kediaman atau kegiatan pertanian. Aktiviti ini menyebabkan pokok-pokok di lereng bukit ditebang dan tumbuhan tutup bumi dibersihkan. Kesannya, air hujan akan mengalir dengan deras di kawasan lereng bukit tersebut. Keadaan ini akan menyebabkan tanah dengan mudah dibawa oleh arus air yang mengalir deras dan mengakibatkan kejadian tanah runtuh berlaku. Kejadian tanah runtuh juga berlaku apabila pokok-pokok hutan ditebang dengan tidak terkawal. Perbuatan ini dilakukan oleh syarikat-syarikat pembalakan terutama yang dijalankan oleh pembalakan haram. Penebangan yang tidak terkawal menyebabkan berlakunya tanah runtuh semasa hujan turun dengan lebat. Seterusnya, kegiatan ekonomi juga boleh mengakibatkan kejadian tanah runtuh. Sebagai contoh, semasa masyarakat menjalankan kegiatan melomba pasir khususnya di kawasan sungai, pasir-pasir sungai dikawal dengan banyaknya untuk mendapatkan keuntungan yang berganda. Apabila pasir sungai dikorek dengan tanpa kawalan, aliran air sungai akan menjadi lebih deras. Aliran air yang deras menyebabkan tebing sungai runtuh. Kesannya, rumah-rumah yang dibina berhampiran dengan tebing-tebing sungai terdedah kepada bahaya tanah runtuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, saya akan membincangkan dan memperincikan serba sedikit tentang langkah-langkah keselamatan yang perlu dipatuhi oleh orang awam semasa berlakunya tanah runtuh. Okey, langkah yang pertama adalah dengan menghubungi pihak berkuasa atau pihak berwajib seperti IPM dan lain-lain terlebih dahulu. Dengan adanya pihak berkuasa, mereka dapat membendung dan mengatasi masalah bencana tersebut dan mengetahui tahap keseriusan bencana tersebut. Sebarang tindakan susulan oleh orang awam adalah tidak perlu kerana ia akan membahayakan diri sendiri dan orang sekitar mereka. Langkah yang seterusnya adalah dengan memberi amaran kepada ahli keluarga, penduduk setempat dan rakan-rakan. Hal ini amat penting bagi memastikan mereka, khususnya penduduk yang terjejas, lebih bersedia dan bersiap siaga bagi menghadapi sebarang kemungkinan yang akan berlaku jika bencana tersebut berlarutan. Okey, langkah yang terakhir adalah dengan berpindah jika disuruh pindah oleh pihak berkuasa. Hal ini bagi memastikan tiada kemalangan jiwa atau kecederaan berlaku kepada orang awam, khususnya bagi penduduk setempat yang terjejas dengan bencana tersebut. Seterusnya adalah langkah-langkah selepas berlakunya kejadian tanah runtuh. Langkah yang pertama adalah perlu menjauhi kawasan yang berlakunya tanah runtuh kerana dikhawatiri akan berlakunya kejadian banjir pada kawasan tersebut. Langkah yang kedua adalah perlu memeriksa keadaan ahli keluarga dan langkah yang ketiga adalah perlu memeriksa keadaan tapak rumah serta terus melaporkan keadaan tersebut kepada pihak berkuasa. Terima kasih. Perlukah untuk menutup tempat yang pernah berlakunya tanah runtuh supaya tidak berlaku aktiviti pembangunan walau tanahnya subur? Okey, untuk membuka dan menutup tempat yang pernah berlakunya kejadian tanah runtuh ni, pemeriksaan secara menyeluruh termasuk rumah yang berada berhampiran di kawasan tanah runtuh pun perlu dicek baliklah supaya tidak ada berlaku keretakan. Sekiranya kalau ada berlaku keretakan, pasukan teknikal perlu melakukan pemantauan dan mencari jalan supaya peristiwa yang sama tidak berulang. Sekiranya kawasan itu betul-betul telah baik pulih, telah tidak ada lagi berlakunya ataupun pemeriksaan telah dilakukan, tempat itu boleh dibuka semula lah. Yang keempat iaitu adakah mangsa yang mengalami kerosakan tempat tinggal akibat kejadian tanah runtuh ini perlu dipindahkan atau perlu ditempatkan ke pusat pemindahan sementara? Okey, jawapannya ya. Sebab apa? Kebiasaan mangsa tanah runtuh ini akan kehilangan tempat tinggal lah, ataupun kawasan kediaman mereka tidak lagi selamat untuk mereka diami lah. Pihak kerajaan akan menyediakan tempat tinggal di pusat pemindahan sementara kepada mangsa-mangsa yang terlibat.